Hey everyone, ada soalan yang ditanya oleh kamu untuk FAQ written assignment semester 2 subjek Sains Komputer. Okay, saya cuba explain lah one by one. Okay, soalan pertama kamu adalah problem analysis IPO, input dan output itu ikut soalan atau variable coding. Okay, kalau soalan itu mengatakan bahawa kita mesti menggunakan variable yang ini, maka kita kena menggunakan variable. Contohnya, untuk total, dia menggunakan total number. Okey, perkataan tu dia kata wajib guna, so kita kena guna. Kalau dia tak beritahu, dia hanya beritahu total of two numbers, contohnya, kita boleh gunakan variable yang kita nak. Kita boleh guna T, kita boleh guna total, kita boleh guna total of two number, total of numbers, bergantung kepada kita. Okey. Untuk yang kedua, macam mana nak buat documentation? Documentation ada dua jenis. Satu adalah dalam coding, single line comments dengan multiple line comments. Satu lagi adalah documentation selepas coding. So di mana kita buat satu perenggan khas untuk memberitahu apa yang kita buat dalam coding, apakah masalah ataupun apakah berkaitan dengan coding, sesuatu yang berkaitan dengan coding kita explain di situ. Itu adalah documentation yang kali kedua lah kita buat selepas habis coding. So kalau boleh buat dua-dua. Documentation single line comments dengan multiple line comments, satu semasa dalam coding, dan selepas habis coding buat satu perenggan untuk explain balik coding kamu tu. Okay. Part B, yang algoritma tu buat dua ataupun pilih satu. Pilih satu, tak perlu buat dua. Pseudocode ataupun flowchart. Okay. Kalau ada minta frekuensi new cases, jadi saya keliru mana kedudukan dia dalam coding. Kalau frekuensi new cases, kamu tambah je lah dalam coding tu dan kamu tambah je lah berapa kali dia ulang frequency of new cases. So dia buat macam n equals to n plus 1. Berapa kali dia masuk, ditambah. Itu je bezakan dia. Okay. Kalau kamu buat untuk yang part B, yang soalan satu yang kamu tadi tanyakan, salah satu flowchart ataupun coding. Kalau flowchart, coding semuanya kena dalam bentuk soft copy, jangan tulis dalam kertas dan snap. Semua dalam komputer. Kalau flowchart pun sama juga, lukis dalam komputer juga. Okay. So part A tu perlukan bagi general format ke atau contoh bagi setiap satu. So kamu boleh bagi general format jugalah. Dan kamu boleh explain juga, lagi bagus. Okay, contohnya declare array bagi general dan contohkan, atau just ayat-ayat explanation. Boleh bagi contoh dan explain, bergantung kepada kamu, pemahaman kamu, ya. Okay. Untuk part A itu saya perlukan contoh ke atau contoh tu nak buat dalam perenggan ayat. Kalau boleh buat dalam perenggan ayat, dan kalau ada part yang perlu diasingkan daripada perenggan, boleh asingkan, lepas tu sambung dengan perenggan balik. Okay. Part A tu kamu kena buat essay, right? Yes, betul, kena buat essay. So dalam essay tu kena ada 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ataupun asingkan. Kamu asingkan ikut soalan yang diminta lah. Kalau kamu rasa macam kamu perlu asingkan, declare kamu nak asing. Lepas tu kamu nak kamu nak asing, use array, how to declare and use array, kamu nak buat asing-asing, boleh juga. Okay. Perlu citation, bagus. Kena ada APA format, citation. Okay, reference macam dulu ke atau link format yang macam mana sah? Reference ni macam dululah, guna APA formats. Kalau boleh guna buku, bagus. For pseudocode flowchart, buat dalam Word ataupun boleh buat dalam kertas dan scan. Kena buat dalam Word. Pseudocode flowchart sama juga, kena buat dalam Word. Kalau flowchart, kalau dia lebih daripada satu page, kena ada connector untuk sambung. So pastikan ada connector. Bila dah habis, tak cukup tempat, kita buat satu bulat dan connector. Dan bila masuk page baru untuk flowchart, kena buat bulat untuk connector dan sambung. Okay. Assignment. So coding tu kan nak kami print screen dan letak kat Word, atau kami just copy full coding dan then paste. Kalau kamu nak print full coding boleh juga, tapi pastikan dia tak lari lah, dia punya input dia tak lari dan dia punya comments pun ada di tepi. Okay. Kalau kamu screenshot pun bagus, boleh, tapi pastikan dia kemas dan dia boleh nampak di screen. Bila saya nampak output kamu tu, saya jelas saya nampak coding kamu. Okay, hello sir. Yang 350 words tu untuk semua bahagian ataupun buat point. Kena buat dalam bentuk essay, Kena buat dalam bentuk essay, dan bahagian itu dia 350 tu maksimum lah. Buatlah ayat yang kamu boleh boleh explain lah dalam bentuk perenggan. Okay, 300 hingga 350 termasuk conclusion dengan reference, tak perlu. Conclusion dengan reference kamu cuba boleh asingkan, saya tak kisah pun. Okay, ini untuk part A. Yes, betul, untuk part A. 300 hingga 500 tu untuk part A saja. Macam mana nak mau edit cover dia? So edit tu saya bagi dalam PDF. Buat buka Word. Okay, buka Word. Lepas tu yang file PDF tu kamu buka Word, dia boleh buka terus. Sebab yang Word sekarang ni boleh di PDF dan edit di situ terus.
Okay, PDF tu edit dalam Word dan file PDF pun dah ada dalam Google Classroom lah, boleh refer balik lah. So mungkin yang bahagian yang kamu akan hadapi masalah adalah general yang saya dapat dari sini adalah kebanyakan tanya dalam perengan. Memang perengan part A 300 hingga 500. Documentation pun tanya, mesti kena ada dalam coding. Sebelah kanan coding tu ada single line ataupun multiple line. Selepas habis coding, kena ada satu perengan documentation explain tentang coding tu. Dan untuk flowchart ataupun pseudocode, salah satu saja kamu buat. Kalau kamu buat pseudocode ataupun flowchart, dua-dua pun kena dalam bentuk soft copy ya. So I think that's all untuk hari ini. Thank you a lot. May God bless you all.